kita terada sikit tadi lepas jantung Jadi contohnya ECG ni, maka ECG ni dia ada banyak. Kita ada boleh tengok melalui banyak cara. Nak suruh pahal sikit ECG ni contohnya ni jantung. Ni badan manusia. Ada jantung sini. Okey. Jantung tu. Okey. Jantung tu kita boleh tengok daripada sini, boleh tengok daripada sini, boleh tengok daripada sini, boleh tengok daripada sini. Boleh tengok dengan banyak cara. Boleh tengok daripada depan, boleh tengok daripada belakang. Jadi dia boleh tengok dengan banyak cara. Bergantung kepada, contohnya awak bayangkan satu kereta. Contohnya ni kereta. Awak bayangkan kereta. Ni kereta. Kereta ni tayar. Ni kita tengok daripada sudut tepi. Betul tak? Kalau kita tengok daripada sudut depan, dia akan jadi gini pula. Kalau kita tengok daripada sudut depan, dia akan jadi gini pula. Ni sudut depan. Sudut bawah nampak lain pula, sudut atas nampak lain pula. Jadi akan adalah lukisan atas, bawah, kiri, kanan yang mana menunjukkan bahawa kereta itu adakah dia normal atau tidak. Jadi ECG ni kita ada nak dekat 12 ke 16 view. Cara untuk melihat, nak mengatakan bahawa jantung tu elektrik dia normal ataupun daging dia tu normal. Jadi basicnya ialah gana dia baca tu atas, bawah, kiri, kanan, kita catch ikut goni. Pertamanya kita ada P. Jantung ni dan nanti apalah ada pahal lah apa sifat P ni. Belajarlah diri kalau tak pahal ya. So P ni kita ada P, kita ada Q, R, S, selepas tu kita ada T. Semua tu ialah wave. Okey. Dalam pada P tu pula, tengah dia jarak antara ni nama dia PR interval. Okey, P nak sampai ke Q ada masa. Ni masa. Masa. So hot ni kat Q kepada R. Q kat interval kat dia makan daripada Q, R, S. Q sampai R. Ni nama dia QRS wave. Ataupun QRS interval tu masa lah. Okey. Dan akhir sekali kita ada T inversion. Ni T. Ni ialah T wave. Okey. And then antara benda yang penting ialah dekat sini. ST segment, iaitu jarak antara S bila habisnya S ni sampai ke T. Ya sebenarnya nama benar A, B, C boleh, benar A ke B ke C ke D, E ya. Tapi akhirnya kan saintis memilih masa untuk diletakkan itulah nama dia P wave. Dia cerita dia lagi mendalam lah. P wave ni ialah sebenarnya ialah atrial conduction. Jantung ni kita ada part. Kalau contoh kita belajar kat jantung ni kita ada part kita ada part daripada atria, daripada SA node. SA node dia akan turun bawah, lalu dekat bundle of His, elektrik tengah ni. Lepas lalu elektrik tengah ni, elektrik tu akan go tepi. Dia akan go tepi. SA node kat atas dia akan lalu kat ni. Jadi apa yang jadi ialah atria bagi elektrik and starting atria bagi elektrik, itulah P sepatutnya lah. Jadi P ni sepatutnya ialah atrial conduction. Atrial conduction, masa elektrik masih lagi dekat bahagian atrium, ataupun lagi betul right atrium, ataupun dekat SA node lagi tepatnya, itulah P. Elektrik dah. Saya tak kira jantung ni contraction, bukan movement tapi elektrik. Lepas tu and then elektrik tu bila turun bawah, bila part gitu, elektrik tu bila turun bawah dia akan lalu dekat semua tempat lah. Dia akan pergi kepada ventricle, betul tak? Dia akan pergi kepada dua hok bawah ni, ventricle. Bila lalu bawah kat ventricle ni, dia akan lalu beberapa benda lah. Nama dia bundle of His lah, gapo lah, whatever. Jadi semua ni bila dia lalu masuk kat ventricle, itulah QRS. Maka akan ada elektrik hok gini. Berapa hok ni turun bawah, berapa hok ni naik atas, bawah S hok. Saya tak tahu, awak tu kena belajar sampai setahu tu duk. Tapi secara mudahnya ialah mula-mulanya ialah dia akan ke sini. Bila dia ke sini dan ke bawah, itu akan turun. And then dia akan ke sini bila dia ke arah kanan dan mendekati dada, kanan dan ke depan. Kanan dan ke depan. Ni kanan patient walaupun saya lukis ni ke kiri, tapi ni kanan pesakit ni sebab jantung ni kiri. Bila dia kanan dan ke depan, maka dia akan positif. Dia akan naik ke atas. Dan akhir sekali dia akan elektrik ni akan lalu ke belakang, pergi kepada posterior. Dia menjauhi dinding. Bila dia menjauhi dinding, dia akan turun balik. Itulah maksud dia sebenarnya dah.
Elektrik tu dia detect lagi dekat ke dinding dada, maka lagi tinggilah amplitude, lagi positif. Lagi jauh daripada dada dah kena negatif. So sebenarnya itulah nak katanya kita boleh nampak pergerakan elektrik tu, tak? Dan akhir sekali selepas elektrik tu dah habis berlaku, akhirnya dia nak recharge balik. Jantung dia nak recharge balik, nama dia repolarization. Dia akan daripada positif ke negatif tu dia pun akan okey nak elektrik balik, gerak balik. Maka itulah T, repolarization untuk semua tapak. Baik, tu secara basicnya. Jadi itulah PR semua tu. Jadi sepatutnya masa ke masa ni betul. Kalau contoh masa ke masa ni lari, maka maksudnya elektrik tu tak gerak laju, tak? Contohnya dalam lepak jantung tu, saya bagi contoh PR interval jauh besar ni nama dia heart block type 1. Tak apalah, tapi secara mudahnya ialah elektrik nak sampai sini tu lama, lebih daripada masa yang diperlukan. Sebab apa? Sebab adalah dia dah ada sakit jantung, maka dekat sini sumbak ko, situ ada parut ko, situ masalah. Contoh lain ialah kalau contoh QRM masalah, elektrik tu gerak sini, elektrik ada scarring kat sini, ada dia pernah bocor ke tembok ke apa, adalah parut sebab sakit jantung ko, kolesterol tinggi sangat ko, maka ada sumbat sini, maka apa jadi ialah ada pula elektrik nak gerak situ, elektrik nak gerak bundle of His semua ni, maka akan masalah pula. Namun Natagon ni super block juga, tapi ni nama dia bundle branch, maka bundle branch block. Bundle branch block ada kiri ada kanan. Kalau masalah kiri akan jadi kiri, left bundle branch block, LBBB. Kalau masalah kanan kat right bundle branch block. Jantung ni lebih daripada kiri, maka left side lah lagi penting. Maka last kali kita ada T inversion. T inversion tu biasanya tak ada masalah sangat. Cuma biasanya kalau lah ada scarring, bila dia nak repolarization tu, dia jadi ke cerita dia daripada dalam keluar. Ikutlah secara mudahnya, tiba-tiba dia jadi T tu turun bawah. Di dalam keluar disebabkan whatever lah, nantilah kalau nak belajar lah, boleh je nak ayat. Tapi apa yang jadi ialah kita akan dapatlah elektrik tu pergerakan dia berbeza daripada biasa. Rupa-rupanya disebabkan ada parut. Yang ke T inversion repolarization tu menunjukkan dia pernah ada sakit jantung ataupun dia sedang sakit jantung lah. Jadi bila memahami benda tu semua, kita pun boleh tengoklah everything. Apalah kita faham kenapa semua tu. Jadi nak faham semua benda ni, kena faham pertamanya ialah atas ke bawah. Atas ke bawah ialah voltage. Voltage. Dan kiri ke kanan dia punya y-axis, dia punya x-axis ialah time, masa. So kena hafal Natagon ni kalau contohnya jadi doktor lah. Dan juga kena tahu dalam practicality ni berapa small box dalam gambaran. Kita tak nampak 012, dia tak tulis. Dekat ayat 0.12 ni ialah 3 small box, 0.22 ni ataupun 0.20 ialah 5 small box. Tahu mana Natagon tu nanti bawah nanti kita cerita balik lah. So sebab macam saya tadi lah, dia bermainkan masa, dia menunjukkan elektrik tu bergerak laju atau tidak dalam jantung itu. Ada banyak lagi lah sebab-sebab lain, tapi secara mudahnya nak katakan elektrik tu dalam jantung tu bergerak normal atau tidak. Faham? Okey, so kena tengok dalam dua-dua segi lah. Sama ada pertamanya ialah dari segi amplitude of voltage. Nombor duanya ialah duration tu main masa. QRS duration ni mesti rendah daripada 0.12. ST segment ni mesti dah dalam isoelectric, dia mesti duduk dekat kadar gini, dia tak boleh lebih, dia tak boleh duduk naik congit tinggi. Itulah lebih kurangnya tak. Maka dia akan berulang. U ni tak sepatutnya ada. U wave ni nama dia U wave. U wave ni tak sepatutnya ada. U wave ni ada selepas T ada U, lepas tu ada satu lagi wave PQRS. QRS P ni sentiasanya kebiasaannya ialah sebelum QRS. Okay. So tengoklah ni contohnya. Ni contohnya sinus tachycardia ke gapo ko ikutlah. Tapi secara mudahnya contoh dah. Kita ambil Natagon ni. Pening ke P ni tak? Relax Tengok balik pada asal ni ialah P. P naik atas betul tak? Nombor 2 ialah Q. Ada QRS tak? Q ni ialah turun bawah yang pertama. R ialah naik atas yang pertama. S ialah turun bawah yang nombor 2. Lepas tu kita ada T. T akan datang selepas QRS. P akan datang sebelum QRS. Memahami benda tu, kita pun tengoklah sini contohnya. Kita pun tengok. Okey, kita ada ni. Pertama ni kita boleh katalah ni ialah P. Lepas tu kita nampak, ni turun pertama. Betul tak saya ayat dia? Turun yang pertama ni ialah Q. Lepas tu naik ke R. Lepas tu S tu turun. Tapi turun tu nampak macam tak gitu. Pertama boleh ayat jarak dia jauh. So jarak jauh maksudnya ada masalah elektrik. Betul tak? Tu yang pertama.
Nombor 2, tiba-tiba awak pun tak tahu, hai buat tahu nak tega pun ni, tiba-tiba buat apa dia naik congek gitu. Ni nama dia T, T-wave. And then tiba-tiba dalam T-wave tu ada source lagi. Sebab ke apa? Sebab ke ini sentiasa QRS, betul tak? Kalau ini QRS, maka sebelumnya ialah P. Kalau ini ialah P tapi kita ada 2 bonjol, maka akan jadilah macam ni. Ni ialah QRS. Sebelum QRS tu ada P-wave. Dan sebelum pada P-wave tu awak nampak 2 bonjol. Kalau 2 bonjol tu maksudnya ada T dan ada source lagi moga U-wave. Benda-benda ni semua ialah menunjukkan jantung tu tidak normal lah. Jantung tu tidak normal. So contohnya gini, awak saya ni, saya akan ayat gini lah. Ini adalah QRS, ini ialah P. Ni saya tak tahu lah ni apa, saya rasa ni T. Dan kita boleh ayat lah contohnya ni. Kan saya ayat kan, baseline dia gitu. Ni baseline. Lepas tu ni kita nampak yang dia punya lekuk tu bawah daripada baseline. So ST tu ada turun bawah, ST depression. Dia turun by 0.04 mV. 0.04 mV ni maksudnya apa? One small box. So dalam keadaan practicality, dalam awak nak pergi ECG, awak bukan nak hafal nombor sangat. Nombor tu is a good thing to know, tetapi awak kena tahu satu small box ni berapa unit dia. Kalau ke kanan ke kiri ialah 0.02 millisecond. Kalau contohnya kiri kanan tu, atas bawah tu pula ialah 0.04. Nak sambung lagi tu boleh, tapi ginilah. So ginilah cerita dia. So bla 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 bla, ginilah. Awak nak pergi ni boleh je, tapi secara mudahnya ialah dia ambil jam masa daripada sini sampai ke sini. Dia dah kira. Awak ada 2 cara lah untuk tentukan masa. Satunya awak boleh kira, ni nama dia large box. Ni nama dia small box tengah ni. Dalam satu large box ada 5 small box. And dalam speed yang macam ni, which is the default one, 25mm per second, maka bla 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 dapatlah 60 bit per minute. Maksudnya apa? Maksudnya dalam satu, untuk ada 2 cara nak kira. Pertamanya ialah kalau awak nak kira large box, kalau apalah waktu saya rasa kalau nak tahu cara nak kira rate, so ni tanyalah, ni rate dia berapa. Cara saya tunjuklah cara rate dia. 1 2 3 4 5 6 large box kan. 6 large box. Cara dia 300 bahagi ni. So ni heart rate dia dah 50 lah, bradycardia. Contoh lain ni, okey, ni 1 2 large box, okey, 300 bahagi 2. So ni heart rate dia dalam lingkungan 150 beat per minute. Tak normal lah tu, jantung laju lah. Ni contoh lain lah. Okey, ni contoh lain. So ni salah lah, ni tak boleh nak guna cara tu. Sebab apa? Ini tak boleh guna disebabkan dia tidak irregular. Sebab apa saya irregular? Tengok molek. Jarak antara ini dan ini sama tak? Ni dengan sini nampak pendek sikit. Ni panjang, ni pendek, ni panjang. Dalam keadaan macam tu tidak boleh nak guna 300 bagi tu. Sebab waktu tu bergantung kepada kalau itu regular. Ni kalau nampak regular, kita nampak, kita panggil long lead ni regular. Sepanjang waktu tu sama. Kalau lah macam ini kita panggil irregular, maka ada cara lain lah nak kira, which is adalah cara dia. So satunya ialah 300 bahagi dengan large box. Nombor 2 ialah okey, kalau small box bagi 1200. Tak apalah, gitu. And then boleh lagi lah cerita ECG tu dengan lagi detail. Kita boleh tengok melalui rhythm. Inilah contoh normal ECG. So sebenarnya dia melihat jantung dari segi elektrik macam ni, dan juga atas bawah dan juga depan belakang. Akhirnya bla 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 bla, ceritalah semua benda atas muka bumi ni. Jadi ngalah-ngalah kita dapatlah gambaran bahawa akan nampaklah lebih kurangnya jantung tu. Ni saya cerita sikit dah. Ni contohnya, kalau contohnya arteri sini sumbat, maka dia akan mati depan ni. Semua ni akan mati. Sini mati ni, ini ialah over the right side. Betul tak? Ini over the left side, sorry. Ni left side. So left sided ACS ataupun left sided punya jantung masalah. So left sided jantung masalah, kita akan nampak lah. So apa yang bahagian left? Left ni ialah, kalau tengok contohnya ialah sini. Ni left kan? Ni jantung ni left tak? Maka akan nampak lah V4 sampai V6 masalah. Dan juga kita akan nampak AVL, lead 1, lead 2 yang bermasalah. Ni semua okey. Ni semua okey. Ni semua tak okey. Betul tak? Sebab V4, V5, V6 melihat jantung daripada sebelah kiri. Macam kereta dia. AVL, lead 1, lead 2 akan nampak daripada sebelah kiri. So gitulah. Jadi kita akan nampak lah macam yang kita cerita tadi lah.
ST elevation ke, PQRS tak normal ke, T inversion ke tak. T inversion contohnya, T inversion tu akan berlaku dekat V4, V5, V6, lead 2, lead 1 AVL. Faham? Tu contohnya. Tu contohnya lah. Maka pentinglah gambar rajah ni sebenarnya untuk kita tahu. Kita panggil ECG placement. Mana atas, mana bawah. So gitulah. Dan hasil daripada tu kita pun akan faham lah jantung tu sebenarnya masalah kat mana. Atrial flutter ni contohnya, masalah ini ialah masalah dekat SA node. Apa pula masalah SA node, nanti kita bahas lah. Nampak dah, no true P wave. Sifat dia no true P wave sebab P wave mula-mula tu, SA node yang mula-mula tu pun dah bermasalah. Tak boleh nak turun secara molek. Elektrik tu main keluar kat OC. Maka bila elektrik keluar kat OC, elektrik SA node netuk. Tak dia nak lalu pun dalam QRS, dia netuk kat OC. Disebabkan whatever lah. Contohnya dalam electrolyte imbalance, garam tu terlalu lari. So what happen ialah dalam keadaan gitu, kita akan nampak lah banyak sangat P wave, baru ada nampak so QRS. Jadi kita faham lah balik kurangnya elektrik tu nak geruk tapi kan tak geruk. Ni contoh first degree heart block. First degree heart block kan macam cerita tadi lah. Jarak dia ni akhir koh panjang. Jarak koh panjang tu berapa? Ni nampak ni prolong more than 0.2 second ataupun lebih kurangnya 1 large box. Ni more than 1 large box kan. Ni ke 2 large box kan. So gitulah, daripada semua kita catch tadi tu, apakah normal, apakah tak normal, setiap satu tu kita boleh faham anatomi jantung tu, bentuk rosok dia ke atas ke bawah, kiri kanan. Maka kita akan keluarlah nama-nama penyakit. Sebab kanan kiri berbeza untuk jantung, atas dengan bawah berbeza untuk jantung. Jantung ni lagi banyak guna ada kiri tu pula arteri dia berbeza. Kiri ni arteri dia lagi banyak, lagi besar. Contohnya kiri ni arteri dia lagi besar, ventricle dia lagi besar. Maka kalau kiri ni kat biasanya dia handle 60% of ejection fraction. So gitulah, lebih kurang 60 to 80%. So boleh faham ke? Lebih kurang. Dan semualah siapa ke management lah. Kerana kita nak handle ke jantung ni, kita buat kita faham atas tu boleh faham. Ni contohnya aku tahu nak 3 apa ni. Ni kalau jadi gini kak, jawapan dia innalillah lah. Tak nampak pun P. Kalau tak P tak nampak, aku tahulah SA node tak ada. SA node tak ada kak, elektrik tak ada, tapi kat tak geruk lalu SA node dah, tak lalu dekat bundle of His, dekat ventricle kita kecek tu. Tak turun bawah, tak naik atas. Macam kita ayat PQRS Xiaomi. Ni aku tahu ke apa ni. P atas bawah gini, elektrik dah main geruk kat OC. Elektrik geruk kat OC, jantung tu tak geruk. Jantung tak geruk, maksudnya kurungnya patient tu dah mati. On the way nak mati lah, insyaAllah nak jumpa tu hair. Gitu. So nampak ni, tu P wave non-existent, rhythm irregular. So nanti boleh go through ni, tak payah ayat bulat Okay.